sekalian perkara yang berlaku di bumi, di langit contohnya. Jadi dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan jahat. Dalam riwayat yang lain pula, wa bil qadari kullih, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kullih, kesemuanya. Itu ditakkidkan dengan kullih. Hak kita ni ada belaka ni, baik dan jahat, khairihi wa syarihi, kesemuanya, kullihi, kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian kesemua yang berlaku ni daripada perbuatan Allah, Tuhan perbuat ni dengan muafakat, dengan bersetuju, bertepatan, berbetulan, selaras iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah. Bila Allah berkehendak ni, pada sedia kala yang kita panggil ketentuan azali, makna kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, susunan Allah yang bersifat dengan iradah, yang mana Tuhan menghendaki itu bila sedia kala. Kalau kita ngaji kaedah sifat 20, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Fungsi sifat iradah adalah menentukan. Tanjizi, menentu ni bila ni? Tanjizi qadim, menentukan sedia kala. Kemudian iradahnya, kehendak Allah pada sedia kala ni pula, tambah laginya muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menghendaki segala-gala perkara pada sedia kala muafakat selaras dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara. Tuhan mengetahui ni bila? Pada sedia kala. Apabila Tuhan mengetahui segala-galanya, iradah menentukan segala-galanya. Apabila ilmu Allah mengetahui segala-galanya pada azal, sedia kala, maka Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala pada azal juga, sedia kala juga. Jadi menentukan sedia kala selaras dengan mengetahuinya Allah tu pun sedia kala. Ni cukup dah di tajuk rukun iman yang ke-6 ni. Cuma di rukun iman yang ke-6 ni, contohnya tidak didatangkan persoalan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kena hurau tu pula. Kemudian di tajuk rukun iman yang ke-6 ni, perkara jahat contohnya dah akidah, percakapannya macam mana pula, itu tidak dinyatakan. Tapi sebelum kita nak pergi pada ikhtiar dan usaha, saya sebut berulang-ulang kali, kena mutuh dulu sini ni. Dia kalau bagi yang agak, yelah kadang-kadang timbul kata tinggi sangat ustaz, tak faham. Tak ada tinggi ni cerita rukun iman yang ke-6 sahaja. Ilmu yang pertama-tama yang sepatutnya kita diajar oleh ibu bapa kita, dan juga ilmu yang pertama-tama yang sepatutnya kita belajar sendiri apabila kita baligh. Ini bukan ilmu tinggi ni. Ilmu hanya membicarakan rukun iman sahaja. Jadi kalaulah agak payah ni kerana dia berlawang dengan akidah yang terpesong ada dah. Akidah yang terpesong tu pula bersumberkan akal, logik akal serta pandangan mata kasar. Sekarang ni nak cerita bab ilmu pegangan. Ilmu pegangan ni gaib. Allah buat segala-galanya. Kenapa Allah buat? Ada kita yang buat. Kalau putus kok pisau yang buat. Kalau hangus kok api yang buat, tu zahir.
Kita nak berpegang sekalian ni Allah buat. Memang gaib. Kemudian apa yang Allah buat ni selaras dengan ketentuan azali. Ketentuan azali ni malaikat pun tak tahu sama telah kita gaib. Ni hak berlaku depan mata kita ni ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Ni hak berlaku depan mata kita ni pun hak zahirnya kita yang buat. Hak zahirnya gitu. Jadi kalaulah kita tidak berpegang, bersumberkan dengan ilmu akidah yang sebenar, maka kita mesti ada pegangan juga. Tapi pegangan kita bersumber dengan pandangan zahir sahaja. Apabila bersumber pandangan zahir, kita pun berpegang bahawa yang berlaku ni perbuatan kita semata-mata. Jadi akidah ni sangat-sangat sesat, terpesong. Kemudian nak masuk balik dengan akidah yang sebenar, ni dia jadi berlawang. Jadi sukar untuk terima. Ni kadang-kadang ada orang pertama kali dengar, dia sudah jadi konflik dalam kepala otak dia nya, tak nak terima, dia pakai tak ngaji dah lah. Payah. Pening payah. Kita nak beramal je lah. Orang tua ni kita nak beramal sudahlah. Dia bagi sejik semua. Beramal lah. Tapi kalau akidahnya tak betul, tak ada nilai sikit habuk pun. Tak pakai gawai. Payah dia kata. Apa benda payah? Payah kerana dia duduk berlawang dengan akidah hak terpesong tu. Hak akalan sesat tu. Hak tu kena buang dulu, kena bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila diajar rukun iman yang ke-6 sebagai dalam kitab kita ni, saya dak gitu, kena molek tu. Kena ambil faham molek. Payah juga kena masuk pusat pemulihan. Pusat pemulihan akidah. Mana tu? Cuba kita tanya jabat agama, ada tak? Pusat pemulihan akidah. Dia kena pulih lah ni. Dia nak memulihkan hak nyakit lama ni beradang lah. Macam contohlah pusat pemulihan dadah kan, contohnya. Mudah ke? Payah. Sebab perkara lama dah, duk sepati dah dengan darah daging. Nak kena masuk pusat pemulihan beradang lah. Hak tu lama dah dengan mainan hak karuk tu. Dah sama juga dengan akidah yang terpesong tu. Memang kena khusus tu. Dia kita belajar secara umum seumpama ni payah sikit lah. Kalau dia sudah konflik dalam otak dia tu. Waktu dia kena muzakarah. Cari orang ngaji lama-lama, orang tua-tua yang berilmu, berbincang, bermuzakarah. Dia kena selesai satu-satu bab. Ia kok mana hak mun tak napa payah sangat ni. Kok ni. Dia kena selesai, dia kena beri pemahaman dulu. Kita mengajar ni secara umum gitu je. Jadi kalau kita ada tempat yang kita jadi tak boleh nak terima, jadi payahlah. Lepas tu kata kena muzakarah. Sebab tu hak saya ngajar-ngajar terlalunya, sebahagian daripada orang yang belajar, dia boleh turut bab pegangan ni, dia bermuzakarah sesama dia. Kadang-kadang yang pening tu siapa? Tu imam. Yang memperjelaskan kepada tu imam ni siapa? Anak makmum dia. Lepas habis kelas pening saya, tu imam kata, anak kisah sebenar ni, pening saya. Anak makmum dia kata, mu pening betul mana? Anak makmum dia kata, hak ustaz ngajar tu aku dah pegang lama dah, gitulah. Dia kata toki dia. Dia sebut ni cerita sebenar ni, bukan ayah. Dia kata toki dah ajar lama dah dia akidah tu. Orang dulu kan kadang-kadang duduk dengan toki, biasalah orang dulu-dulu ni. Tahu? Macam itulah. Dia tu toki dah ajar lama dah. Cuma nak hurah panjang, nama apa pegang terpesong saya tak pandai lah. Tapi apa ustaz cerita tu, tu saya dah pegang lama kening. Yang mu pening tu kok mana? Dia pun cakap. Cakap tu baru dia boleh faham. Hak ni kita ni gitu je. Mana kita mengajar ni hanya sebelah pihak je. Hak yang mendengar tu macam mana penerimaan dia tak tahu. Kalau bermuzakarah ni dia dua pihak. Kok mana kau payah sangat payah apa sekian perkara, pegang sudahlah. Kadang-kadang bila bercakap pula,
ialah sekalian perkara memang daripada Allah belaka. Tapi kita ni ada perbuatan. Ialah memanglah kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang kita ada pilihan dan usaha. Pilihan dan perbuatan memanglah. Tapi jangan duk lari pula pilihan dan perbuatan daripada tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara, kesemuanya. Termasuk pilihan kita pun termasuk dalam sekian perkara juga. Jadi pilihan kita terikatlah. Itu dipanggil sekian perkara. Terikatlah. Dah kalau terikat, tak ada pilihan. Memanglah tak ada hakikinya. Dah kenapa berpegang ada pilihan? Sebab ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada kita. Setakat tu je. Tapi ayat lain pula menyatakan bahawa segala-gala datang daripada Allah. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Tetapi kalau berpegang pilihan dan perbuatan terasing daripada rukun iman yang keenam ni, sekian perkara ni tidak termasuk pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan mutlak hak kita, hak tu bukan ahli sunnah kita. Kadang-kadang ialah memanglah sekian perkara daripada Allah, tapi Tuhan balas kepada kita sebagaimana apa yang kita lakukan. Betul lah. Laha ma kasabat wa alaiha ma katasabat. Kita dah baca sama tu kan. Kita melakukan kebaikan, Allah Ta'ala balas kebaikan. Kita melakukan kesalahan, Allah balas seksaan. Memang gitulah. Laha ma kasabat wa alaiha ma katasabat. Itu pegangan kitanya. Dalam ayat yang berkaitan dengan Tuhan balas mengikut apa yang kita lakukan, banyaklah. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa alaiha. Sesiapa yang melakukan amal yang soleh, maka manfaat amal soleh itu kembali pada dirinya. Dan sesiapa yang melakukan amal jahat, maka dia akan dibalas kejahatan atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Tetapi seseorang yang melakukan kebaikan tersebut termasuk dalam sekian perkara qadar dan qada Allah. Mana kebaikan yang dilakukan itulah qadar dan qada Allah. Seseorang melakukan kejahatan termasuk kejahatan itu dan sekian perkara baik dan jahat. Itulah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila bincang-bincang, jadi dia asingkan. Dia asingkan. Sekalian perkara memang sekian perkara, tapi Allah balas sebagaimana apa yang kita lakukan. Kita lakukan baik, Allah balas baik. Kita lakukan jahat, Allah balas buruk. Betul lah. Tapi hak buat baik, buat buruk ni, dia terasing pula daripada rukun iman keenam. Tu salahlah jadinya. Jangan duk lari daripada rukun iman keenam ni. Ni kita boleh faham, kita boleh nampak dia tak faham juga tu, mesti ambil daripada perbincangan muzakarah. Gimana? Dia lari daripada tajuk rukun iman keenam. Dah kita kan disuruh, sebetulnya kita disuruh. Dan Quran banyaklah suruh kitanya. Suruh solat, suruh puasa. Allah Ta'ala suruh kita taat. Allah Ta'ala suruh kita melakukan amal ibadat. Allah Ta'ala larang kita daripada larangan-larangan agama. Sebab itulah kita ahli sunnah wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab Allah Ta'ala sandar kepada kita suruhan dan larangan. Wa aqimis salata li zikri. Diri oleh kamu akan solat kerana mengerti akan aku. Tuhan perintah kita tu supaya dirikan solat. Falyasumhu, puasalah kamu. Tuhan suruh kita tu. Ati'ullah, taat oleh kamu akan Allah. Tuhan suruh kita tu. Ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah. Tuhan suruh kita tu. Sebab tu kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Maka kita kena turutlah perintah Allah. Kita pun memilih dan melakukan menurut perintah Allah. Kita memilih nak buat taat, itulah qada dan qada Allah.
kita melakukan ketaatan, itulah qada dan qada Allah. Sekalian perkara ni lah. Ni sekarang contoh. Kita dilahirkan di kalangan orang Islam yang beriman. Itu qada dan qada Allah. Kita membesar dengan ketaatan, dengan keimanan dan ketaatan. Itulah qada dan qada Allah. Sama je. Sebaliknya ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang kufur, qada dan qada Allah, berkekalan kufur sampai ke mati. Itu qada dan qada Allah. Tahulah. Ada orang yang dilahirkan daripada keluarga Islam yang beriman. Dia dalam keadaan tidak melakukan ketaatan. Di kalangan orang Islam yang fasik, yang zalim, yang deraka. Itulah qada dan qada Allah. Segala-galanya. Ini pegangan kita. Lepas tu kita, Tuhan letak kita ini beriman taat, belajar. Alhamdulillah lah kitanya. Sebab apa? Itulah taufik hidayah daripada Allah. Qada dan qada daripada Allah. Kita hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka kalulah pegangan kita tu subuh, kemah, maka tak timbullah riak, ujub, takabur. Kita nak riak kok mana? Kok taat yang kita lakukan. Mari mana taat tu? Kita nak ujub, nak perasan kita banyak ilmu, banyak amal. Banyak ilmu, banyak amal tu mari mana? Hak kita. Yang kita nak takabur, lebih banyak ilmu daripada orang lain, lebih banyak amal daripada orang lain. Mari mana ilmu amal kita tu? Qada dan qada Allah kan? Jadi nak ujub, nak takaburnya kok mana? Sebab apa? Segala-gala daripada Allah. Kalulah amal kebaikan tu memang hak kita, apa salah kalau barang kita nak riak, nak menunjuk kepada orang. Hak kita kan? Apa salahnya? Bukan hak kita. Kemudian kalau kita nak ujub, nak perasan kita banyak ilmu, banyak amal, yang mana banyak ilmu, banyak amal kita tu bukan qada dan qada Tuhan, hak kita. Apa salah kita nak ujubnya? Apa salah kita nak takaburnya? Hak kita kan? Tak. Ni segala-gala qada dan qada. Sebab tu salah. Riak salah, ujub salah, takabur salah. Kenapa? Kerana kebaikan tu datang daripada qada dan qada Allah. Kalau hak kita tak ada salah apa-apa dah kitanya nak riak, nak ujub, nak takabur. Hak kita apa masalahnya? Ni kadang-kadang dah kalau gitu kita tak payah apanya? Kita buat dah kan? Belajar beramal. Itulah qada dan qada Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih seumpama tu, bahagian kitanya bersyukur. Kita bersyukur. Kita minta kepada Allah supaya Allah Taala kekalkan taufik hidayah sampai ke mati. Sebab apa sini semua adalah kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan bermula Tuhan kau yang Muhammad melakukan akan sekarang dia ia kehendak dan ia pilih. Yang kita ni jadi boleh belajar wa amal, boleh belajar wa amal, Allah Taala buat sebagaimana Allah Taala kehendak dan pilih. Dan Allah Taala kehendak pilih kita ni di kalangan orang belajar beramal, alhamdulillah lah, tu bahagian kita. Lepas tu ada orang yang belajar tak ambuh, beramal pun tak ambuh, kadang-kadang beramal no, belajar tak ambuh, itu bahagian dia. Kita yang bersoalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bab syariat zahirnya pula, tugas kitanya menyampaikan, tugas kitanya suruh makruf, cegah mungkar, tugas kitanya bagi nasihat. Tu ialah, tu tugas kita. Kemudian kalaulah dia ada bahagian hak ketaatan, dia akan benda ni turut apa yang kita duduk nak ajar, duduk nasihat apa semua tu. Tu tugas kita. Lepas tu dia turut qada dan qada Allah, tak ada masalah kitanya. Kalau duduk situ tu kena jaga molek lah, pegangannya kok mana, syariat zahirnya kok mana, syariat hatinya kok mana, tu kena tu molek tu. Contohlah kita buat contoh dekat anak kita. Contoh dekat anak kita. Misalnya
Semayang tak ambuh, apa tak ambuh. Memang akidah kita tetap dah. Allah letak dah gitu. Ya, hati kita redalah, terimalah. Itu tetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat zahirnya, kita kena nasihat dia. Nak hukum-hukum dia besar dah. Tak nak hukum dah. Kalau tebang-tebang kita nak hukum, tak dang kita hukum dia hukum kita takutnya. Tak dang dah, tak ada nak hukum dah. Umur 10 tahun bolehlah hukum. Kalau umur 20 nak hukum kat mana? Kan 10 tahun kan? Nabi kata wadribu li ashrin tu. 10 tahun kita pukullah. Kita hukumlah di 10 tahun. Kalau umur 20? Besar dia daripada ayah tu pulaknya. Gagah dia daripada ayah. Ayah tak buat dah. Tolak ubah kan. Lepas tu kan nak hukum tak boleh dah. Lepas tu nasihat. Tegur nasihat. Tegur nasihat. Tu je nah. Lepas tu kita berdoa kepada Allah. Itu syariat zahir. Tapi hati kita tenang, kita reda. Sebab apa kita reda? Sebab dia jadi seumpama tu qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nasihat tegur, berdoa nampak tak berubah. Usaha kita tak berkah. Lepas tu kenapa Allah tidak terbuka hati dia? Apa kita duk tanya kerjaan Allah? Kita buat kerjaan kita sudahlah. Kerjaan kitanya tegur nasihat berdoa. Tegur nasihat berdoa. Itu kerjaan kita. Lepas tu dia berubah tak berubah, hati dia milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita hati dia. Jadi syariat zahir kita berjalan macam biasa. Tegur nasihat doa, kita boleh pahala. Hati kita tenang, redha dengan susunan Allah, besar pula pahala kita situnya. Hak tegur nasihat tu pahala syariat zahir. Hak hati kita tenang, redha, terima susunan Allah ni, ini ketaatan hati, pahala lain pula. Orang redha ni bukan kata boleh pahala saja, bahkan kehidupannya tenang, relax je. Kalau kita tengok kat macam orang tua ni tak ada masalah, apa tenang je. Muka dia pun steady je lah, tenang je. Macam tak ada masalah. Siapa yang tak ada masalah akhir zaman ni? Semua orang ada masalah ni. Tapi kalau tak reda, mai duk ngeluh, keruk muka tu lah keduk dah. Buat keruk pula, kau keduk. Lepas tu malam pula dia duk tidur, duk mikir bapalah anak ni jadi gini seorang, bapalah cucu ni tak cukup tidur. Muka jadi jernih dak kalau ikut tidur ni. Bangun pagi esok tengok muka dia ikut tidur kan jernih. Lepas tu timbul pula penyakit zahirnya, darah naik lah apalah, kena pergi klinik pula, habis pula duitnya. Tapi kalau dia tenang, reda, elak. Sebab apa? Itu susunan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu duduk nasihat, duduk marah, duduk tegur tu, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri, itu bahagian dia. Bahagian kitanya, kita nasihat, kita tegur, kita marah, boleh pahala. Kalau tanya, dak puas ke, dak jemu ke, mu nasihat anak mu tak ada apa kan? Puas jemu apa? Pahala. Ke puas jemu dengan pahala? Puas jemu lah, dak berubah. Berubah tak berubah, itu kerjaan Tuhan, bukan kerjaan kita, bukan kewajipan kita. Tuhan tak tanya kita sama ada anak kita berubah tak berubah, itu bukan kerjaan kita tu. Ni kalau tak molek lah pegangan syariat zahir, syariat hati. Mari tengok dia tenang, relax je. Kalau tengok Allah anak yelah ramah-ramah tu comel. Tapi ada jugalah jadi pasien pelik, tapi dia tenang je. Tenang. Ni redha dia kuat. Redha ni bergantung kepada kekuatan iman lah masing-masing. Tapi pegangan tetap dah lah segala-gala baik dan jahat daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nak cukup bahagian agama Islam, iman dan ihsan ni. Bab pegangan macam mana, bab ketaatan zahirnya macam mana, bab ketaatan hatinya macam mana, kena letak molek. Tak cukup 3 bahagian ni, tak sempurna agama kita. Kita tak masuk agama secara keseluruhan. Kita tidak beramal dengan agama secara keseluruhan.
Dah kita berpegang segala-gala baik buruk daripada Allah. Kita pun reda. Lepas tu macam mana? Tegur ke tak? Nasihat ke tak? Anak kita hak tak solat pun semua tu. Kita reda. Lepas tu senyap je lah. Lepas tu tak betul gitu. Reda hati. Kok luar ada kewajipan lain pula. Ada kewajipan lain pula kok luar. Macam contohlah. Kita tu uji dengan sakit. Sakit tu qada dan qada Allah. Kita terimalah, redha. Sakit yang Allah Taala uji pada kita sihat lama dah. Kemudian tak mau berubat. Berubat syariat zahir. Berubat syariat zahir. Kalau Nabi perintah likulli da'in dawa fatadawau. Tiap-tiap penyakit Nabi kata ada obat, maka hendaklah kamu berobat. Jadi berobat ni perintah Nabi SAW. Kita berobat tu boleh pahala syariat zahir. Hati reda tetap dah pahala. Kita berobat pula, hati tawakul berserah pada Allah, pahala lain pula. Kita berobat jadi sembuh, kita bersyukur, pahala lain pula. Tak sembuh-sembuh, kita sabar, pahala lain pula. Itu pahala syariat hati dia panggil. Ini cukup ni lah. Pegangan syariat zahir, syariat hati. Dia sebenarnya kalau baca Sepitah Lalu gitu tak jadi. Hak saya ngaji pondok dulu memang untuk baca Sepitah Lalu je. Sebab boleh terima mudah-mudah je. Dah budak-budak belaka kan. Tak ada akidah terpesum terlebih dahulu, mudah je. Tapi walaupun untuk cerita Sepitah Lalu pun kitab tauhid sehari-hari berapa putih. Hak ni baca bab tu. Esok ni hari yang sama 2-3 uti kita tauhid saja. Walaupun cerita Sepitah Lalu pun dah 3-4 kali sehari ngaji. Kita ngaji kat kampung ni jumpa tauhid seminggu sekali. Kita pula baca Sepitah Lalu dalam keadaan terkadang akidah terpesong tu lama dah lekat, tak jadi apa. Sebab hak saya duduk mengajar dalam masalah hukum kenang ni, sekalian perkara kesemuanya, sekarang perkara kesemuanya, memang dia boleh terima. Dia lama dah dengar perkataan tu. Dia lama dah dengar. Tapi dia tak faham apa makna sekian perkara kesemua daripada Allah. Bukan tak pernah dengar. Tapi oleh kerana kita lalu je. Sekian perkara baik dan jahat kesemuanya daripada perbuatan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas tu pindah ha. Kena-kena sekian perkara ke semua tu dia tak faham-faham pun. Lepas tu bila pula nak jumpa hak cerita Rukun Kenang ni? Tak tahulah bila pula. Tahun depan pula jumpa. Dengar je kat kampung kan. Kali seminggu, 2 kali seminggu gitu je. Lepas tu cerita pula secara Sepitah Lalu gitu. Tak liga apa satu. Balah tugas saya biasa pesan, kita mengajar ni kena tengok. Mengajar pondok pesen lain. Belajar kat kampung pesen lain. Tadilah belajar pondok, belah-belah uti sehari semalam kita. Tauhid 3-4 uti sehari. Bukan 3-4 uti seminggu, sehari 3-4 uti. Mana kalau baca pindah-pindah tak ada masalah. Kadang jumpa pula, Melakarang jumpa pula. Tauhid juga kita lain lah pulaknya. Tak apalah. Lepas tu pula lah 3-4 uti sehari tauhid. Tiap-tiap hari pula ada. Tu ngajar pasal pondok. Kalau kita ngajar pasal kampung ni, suti sehari tauhid. Lepas tu untuk seminggu tu takut waktu je seharinya. Lepas tu cerita sekadar macam pasal pondok tak capah. Taklah kita kata tak apalah. Ni nanti kita hurai. Sekian perkara baik jahat kesemuanya daripada Allah, kita hurai nanti. Nanti tu bila kalau ngajar kampung? Bila nanti tu? Bila nanti tu? Tahun depan. Kita dalam kitab kita ni hak betul-benar pembicaraan rukun iman keenam ni di sifat iradah. Sifat iradah. Sifat iradah musak berapa? Nak sapa di sifat iradah tu tahun depan lah jawapan dia. Lepas tu kita nak hurai rukun iman keenam tahun depan. Ini rukun iman ni. Dalam kitab kita ni sifat iradah musak berapa? Buku surat 20. Surat 20. Baru masuk pembicaraan
hak rukun makinan hak di bawah sifat iradah. Siap 20. Yalah, tak apalah, nanti sampai situ kita urang bila. Kalau kita baca Pati Paridah ni tiap hari boleh 4 kali 5 kali seminggu. Dia tiap hari kalau pondok ni 5 kali seminggu lah. Sebab dia Jumaat Sabtu tak ada kelas. Kalau ada kelas pun biasa tu guru Jumaat Sabtu dia tukar jadual. Ahad kepada kami satu jadual. Jumaat Sabtu memang tu guru mengajar juga, tapi jadualnya sudah berbeza dengan Ahad sampai kepada kami, dia beza. Sebab kadang-kadang pelajar balik ni Ahad dengan kami tetap dah. Dia tak lain, tapi belajar pondok 7 hari seminggu kelas. Cuma kalau Jumaat taklah banyak macam biasa. Sabtu pun tak banyak macam biasa. Kadang-kadang Sabtu ni tu cari orang luar mari tolong ajar untuk sehari tu. Dewi kepada orang luar tolong ajar sehari tu. Biar ada sikit perbezaan sehari tu lah. Gitu je lah. Mana kalau kata tiap-tiap minggu kok 5 kali lah. Mana kalau kita kata Pati Paridah ni 5 kali seminggu. Tak apa nak hurah pun. Nanti sampai di iradah hurah lah. Tapi kita ni kelas seminggu sekali je. Kena ambil lalu lah. Tapi sebenarnya dengan tajuk ni kalau kita ambil molek dah, tak ada apa-apa dah. Sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala kita. Cuma yang kita nak jaganya ikhtiar usaha. Salah situ jadi jabariyah qadariyah pula. Tapi nak pergi pada ikhtiar usaha, jangan duduk lari daripada tajuk sekian perkara ni. Jadi maknanya ikhtiar usaha duduk di bawah qadar dan qada Allah juga. Jadi kalau gitu kok pilihan kita jadi terikat. Terikat di bawah sekian perkara ni. Kalau terikat tak ada. Memanglah hakikatnya memang tak ada. Tak ada. Dia pun mula pening. Tak ada macam mana. Hak ni lah hak kita, pilihan kita tak terikat dengan qadar dan qada. Kalau pilihan tak terikat dengan qadar dan qada, usaha kita tidak terikat dengan qadar dan qada, hak kita duk buat pagi pas petang ni, pas ke malam ni, pilihan dan perbuatan kita lah. Dah mana hak Tuhan? Mana hak Tuhan? Kalau pilihan hak kita tidak terikat dengan qadar dan qada, perbuatan usaha hak kita tidak terikat dengan qadar dan qada, dah mana hak kerjaan Tuhan? Mana hak Tuhan? Mana? Dah mana sekian perkara Kan jauh lari tu. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana ayat menyandarkan perbuatan kepada kita sekadar tu saja. Memang sebenarnya kita tidak ada apa-apa pun. Apabila sekian perkara kesemuanya daripada Allah, sebaliknya selain daripada Allah ada apa? Tidak ada apa-apa lah. Ke macam mana? Sekian perkara daripada Allah, kita makhluk hamba ni ada hak kita mutlak. Lepas tu macam mana? Hak sekian perkara hak Allah, lepas tu hak kita ada pilihan dan perbuatan mutlak. Nak mana? Kita nak berlawan. Nak berlawan dengan hak sekian hak Allah, dengan hak kita nak berlawan. Mana menang? Ke mana? Macam ayah dengan anak boleh gitu. Ayah ada pilihan dia, ada ketetapan dia. Anak dia kata masa depan saya sendiri, saya ada pilihan saya sendiri. Lepas tu tengoklah mana kuat. Kuat ayah ke kuat anak, tengok. Anak turut ayah ke ayah turut anak, tengok berlawan mana kuat. Dah, ayah ada pilihan dia, anak ada pilihan dia, sama-sama ada pilihan. Mana yang akan berlaku? Berlawanlah dulu. Gitu. Betul lah. Tapi kalau hak Tuhan, ini ketetapan Tuhan, ini pilihan kita. Lepas tu nak berlawan. Adalah hak pilihan kita ni bukan hak Allah menetap lah. Kalau bukan Allah menetap, tidak sekian perkara lah Allah menetapnya pula. Itu konflik tu panggil tu. Jadi apabila sekian perkara ni daripada qadar dan qada Allah, sebaliknya selain daripada Allah memang tidak ada apa-apa peranan walaupun sebesar zarah. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan hanya kerana ayat menyandarkan perbuatan kepada kita, kata sahaja. Lepas tu macam mana? Tak ada macam mana lah.
Amalan zahir kita sama, bangun duduk kita sama, kerja buat kita sama. Ke mana? Lepas mengaji tauhid ni tak ada gapo kita. Kekor orang tak sejik tu gitu. Rasanya ada mengaji, apa mengaji? Tak ada gitu. Sama je kitanya. Sosak bernafas. Bernafas tu qadar dan qada Allah. Duduk, bangun, berjalan, buat kerja apa, itu qadar dan qada Allah. Pegangan kitanya. Tapi di ingatan kita tak ada Allah lah, kita belaka. Tu bab hati kita orang awam tak ada salah apa-apa. Duduk pun kita, bangun nanti pun kita, berjalan pun kita, buat kerja pun kita dah ingat, lupa kepada qadar dan qada Allah. Tak ada salah kita orang awam ni. Itu cerita pegangan. Bab ingatan itu bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Itu mesti tu. Tapi nak pegang, nak percaya, mengaku putus ni kena faham molek apa makna sekian perkara. Bila sekian perkara daripada Allah, berarti selain Allah memang tidak ada apa-apa. Sebab tu dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab tauhid karangan Imam Ghazali rahimahullah, jikalau berhimpun sekalian makhluk Allah, berhimpun sekalian makhluk Allah, dengan campur malaikahnya, dengan syaitannya, dengan manusianya, dengan jinnya, bersepakat sekalian makhluk Allah ni hanya untuk menggerakkan, mendiamkan hanya satu benda yang sebesar zarah, nescaya lemah. Sebab apa? Sebab sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia. Itu je. Lepas tu pilihan dan perbuatan kita macam sekarang lah. Tuan susung kita macam mana? Tuan susung pada kita ni, kita pilih hak baik semua. Hak tak baik tu, hati memang tak kenang lah. Nak pilih mana benda tak baik, tak kenang daripada awal lagi hatinya. Itulah qadar dan qada Allah. Tu bahagian kita, bersyukurlah. Tu je. Tapi kita ni hati ni kadang-kadang nak buat benda baik, kadang-kadang nak turut nafsu, nak buat benda baik, nak turut nafsu. Itu bahagian kita. Kita salah, kita bertaubah dengan Allah, berdoa kepada Allah. Biarlah hak nafsu tu kau lemah, biar turut hak kebaikan semualah. Campur kurnia. Tu bahagian kita. Qadar dan qada Allah, Allah letak daripada azal gitu. Kita duduk dalam keadaan baik, kadang-kadang ikut nafsu, kadang-kadang baik, kadang-kadang ikut nafsu. Tersusung pada kitanya, kita akan minta dengan Allah. Tersusung pada kitanya, akhirnya hak nafsu ni kalau kau kurang, jadi banyaknya hak kebaikan saja. Itu bahagian masing-masing. Maknanya kalau kita ada bahagian, Tuhan capaklah di hati kitanya nak minta dengan Allah. Kalau tidak ke, tak ada lah, turut je lah. Turut macam biasa, ikut arus. Hati berasa nak buat baik. Hati berasa nak ngaji Quran. Hati milih nak mengupak, lepas tu pergi mengupak. Ngaji Quran retek, mengupak retek, ngaji Quran retek, mengupak retek. Lepas tu kita rasa mana? Tak ada rasa apa Tak ada rasa salah. Tu bahagian tak comel dah tu. Lepas kita belajar, Allah gitu salah. Maka kita pun mari insah nak berdoa dengan Allah. Tu bahagian kita. Insah kita, nak berdoa kita, itulah qadar dan qada Allah. Bahagian untuk kita. Bersyukurlah kalau kita duduk di situ. Maknanya kehidupan syarat zahir batin kita sama. Kita ni lakuk kita lah. Hak bab pegangan tak dah lah. Mana? Dia perkara ni nak boleh cerita, dia kena berbincang baru boleh tahu masalah. Tapi kadang-kadang nak berbincang, nak tanya, mari perasaan takut. Tapi kalau berbincang tanya, orang ni pun ceritalah kedudukan dia macam mana. Dia lekat betul ni. Jadi boleh buat ni dalam pengajaran. Tapi memang saya biasa nak tanya jadi takut. Bila tanya baru jumpa kok mana dia jadi masalah. Barulah boleh cerita sikit-sikit. Tapi apa yang dia cerita tu kita jadikan sebagai panduan masa mengajar. Cuma nak tanya tu mari bimbang. Takut lah keluar
Mana dia tu berpegang dengan akidah yang terpesong, takut. Lepas tu ada setengah orang, dia tak mau cakap bang akidah dengan anak beranak dia. Kata cakap bang akidah dengan takut, dia kata. Takut anak beranak dia kena pegang akidah salah. Jadi serung dia kata nak tanya. Sepatutnya kita takut tanpa kita nak korek molek, kena dia pegang akidah salah tanpa disalah tu patut kita takut. Kalau nyata dia akidah salah, kita boleh tolong perjelaskan. Tapi betul sungguh dengar hok berat-berat dah buat pegang ni memang takut. Siang buat amal rajin. Tapi nak dengar takut. Tapi bila dengar hok masalah-masalah tu, itu boleh jadi pada masa mengajar. Cerita macam tadilah. Jadi kita boleh faham kok mana dia jadi macam tak nak ikut. Baru kita boleh faham sekalian perkara kesemuanya. Nampak relax lagi. Huraian tu barulah dia tak faham sebenarnya sekalian perkara kesemuanya baik dan jahat daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan muafakat selaras kehendak Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Dia kalau mula kitab baru ni memang jumpalah tajuk Rukun Kenang ni. Sebelum ni dia masjid di Royan Burung, habis dah. Sini pula jadi masuk bab Rukun Iman Kenang. Nanti dalam 2 minggu lagi siapa tajuk Rukun Iman Kenang di Wisma Darul Iman pula. Rukun Iman Kenang juga. Wisma Darul Iman tu saya baca kitab Safinatun Najah, kitab fiqh, tapi di awal tu ada rukun Islam, ada rukun iman. Jadi kena mati situ molek. Jadi maknanya saya sebut dah di Rukun Iman Kenang ni panjang lah. Di Wisma Darul Iman. Maknanya kita tak kira tak apalah, orang ikutlah kelas lain rakaman lain, tak ada. Kita kira tempat masing-masing. Dia yang buruh, tempat dia yang buruh. Masjid Bukit Bayu, tempat asing-asing. Saya mengajar dengan penekanan yang sama. Wisma Darul Iman tu pula dengan penekanan yang sama. Hak di kalangan hak dengar tu memang belajar lama dah, itu hak belajar lama dah. Kemungkinan ada hak hanya ikut kelas tu sahaja. Kalau kita buat lesen, buat baca gitu je, ada benda giang dia. Tapi hak giang ngaji lama tu okeylah dia. Kata orang lain, kita nak baca Safinatun Najah, kitab fiqh. Tapi kalau bab pegangan tak lulu, lelah ngajar fiqh. Kalau pegangan tak lulu, tak ada faedah yang ngajar fiqh. Kalau pegangan tak lulu. Tak lulu hak makrifatullah tu. Ini cerita berkaitan dengan perbuatan Allah. Cerita berkaitan dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Ini cerita makrifatullah ni. Perbuatan Allah kita berpegang, perbuatan kita pegangan. Ketetapan Allah tak letak yang Allah tahu je. Itu tidak makrifatullah. Fiqh comel, semayang, hukum taharahnya comel, hukum hak rukun pun comel, tak ada faedah sikit habuk pun. Jadi kena tekan gitu lah. Cuma masalah sekarang ni live. Hari tu cerita bab Rukun Iman Kenang tu tempat lain. Sekarang Rukun Iman Kenang tempat lain. Nanti nampak Rukun Iman Kenang juga tempat lain pula. Gitu je. Ada orang dia kata ustaz tak payahlah. Lepas tu orang ada tu kan suruh dia ikut rakaman tempat lain. Sedap pula dah. Jadi tempat tu tempat ya. Baru mengajar macam Wisma Darul Imam. Dalam Pak Rukun Iman Kenang dia kata suruh dia tengok dalam rakaman hak terdahulu. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Kemudian hak kita bicara sebelum ni berkaitan dengan qadar qada perkara jahat. Qadar qada perkara jahat. Ini pegangan kita. Ada pun adab percakapan
kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi bercakapnya lain, berpegang rukun imannya lain. Jadi macam berpura-pura lah pulaknya. Tidak. Itu hak syarat perintah. Kita ikut syarat perintah, tak panggil berpura-pura lah. Hak pegangannya rukun iman yang keenam, segala-gala baik jahat qadar dan qadar kita berpegang lah. Tapi kok mulut pula jadi pasal lain, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Jadi tak sama zahir dengan batin ni, pura-pura. Tidak. Sebab batin kita pun ni turut perintah syariat, percakapan kita pun turut perintah syariat. Nak panggil berpura-pura apa? Tak panggil berpura-pura lah. Dah syariat perintah buat tak sama, kita buat tak sama, dia ada soal lah. Hak berpura-pura ni zahir taat, hati tak taat, itu panggil berpura-pura. Nifak orang panggil. Ada ciri sifat nifak, berpura-pura. Hak nifak, munafik, hak kafir tu, dia menzahirkan Islam, hatinya tidak beriman. Itu hak kafir lah. Hak nifak, hak berpura-pura, hak perbuatan perangai ni, mana kok zahirnya kok zahir cakap manis je, tapi sebenarnya hak dia cakap tu bohong. Maknanya dia menyembunyikan kejahatan dia. Itu nifak. Kau zahirnya berjanji molek sangat, tapi kok hatinya tunggu lah nak kat aku. Tengok, dia janji pasal lain. Itu panggil nifak tu, berpura-pura. Apabila orang serahkan amanah, okey, saya boleh tunaikan amanah, tapi hatinya dah boleh kat aku dah tu. Apa panggil berpura-pura? Panggil berpura-pura. Antara orang berpura-pura laginya zahir taat, semayang, ngaji Quran, tapi taatnya bukan kerana Allah, kerana yang lain. Itu pun dia panggil berpura-pura. Sebab zahir taat, semayang, ngaji Quran, tapi hati taat gedak, riak, ujub, takabur. Hati berpura-pura, belakang aja nak tunjuk zahir molek, tapi sebenarnya hati tak molek. Hatinya tidak turut perintah agama. Itu panggil berpura-pura. Tapi kalau mulut kita cakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, syarat perintah gitu. Syarat perintah gitu. Kemudian hak pegangan ni, syarat perintah macam mana? Kita wajib berpegang segala-gala baik jahat daripada Allah. Kita pun berpegang. Jadi zahir pun taat, hati pun taat. Apa nak panggil berpura-pura? Tapi jadi tak sama. Dah syariat perintah tak sama, tak sama lah. Tak sebab salah tu. Gitu je. Ni ada bersoal. Pegangan lain, percakapan lain, macam pura-pura dia kata. Jangan ikut tu. Jadi kita wajib beradab dengan Allah, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan buruk kita kepada qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perbuatan buruk kita tu tak dosa sekalipun, perbuatan buruk kita tu tak dosa sekalipun, mana kita malah tak ada berdosa apa-apa, sebab kita pun tidak ada tanggungjawab apa-apa. Kita seorang diri contohlah, tak ada tanggungjawab. Kita malah, kita tak ada janji dengan orang apa-apa, tak ada salahnya. Tapi comel tak malas, tak comel, jangan nak sandar ke Tuhan. Bapa mu ni malas sangat ni, makan tidur malas ni, sampai ke besar ni, mak ayah tanggung ni malas sangat Saya malas qada Tuhan, dah haram hukumnya, dosa besar. Walaupun dia tak ada salah apa. Bukan dia siapa ke nafkah, tak ada, keluarga dia sama diri contohnya. Lepas tu makan hak mak ayah lagi tu, dah dia halalkan, kita makan lah. Lepas tu dia blebel marah, dia blebel pun dia halalkan. Ke mana? Hak anak jadi malas tu lah. Makan tidur, lapar pergi dapur, kerja buat dah. Makan hak mak ayah blebel, mak ayah halal ke dok dia makan? Halal, makan gila.
Dia belepeh tu, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Maka janji kenyang sudahlah. Kan? Belebeh tak belebeh pun ada manfaat juga. Tersenyap dalam bilik ya. Tersenyap dalam bilik, mak duduk luar jadi berani lah. Ayah nak pergi sejik pun tak apa, Nuh ada dalam bilik seorang. Ada manfaat juga. Jangan salah faham ni. Puah kena belebeh, dia pun pergi kerja. Pergi kerja. Ayah nak pergi sejik surah tak boleh dah. Mak takut dah seorang. Dah hari tu boleh duduk. Hari tu ada orang malas dalam bilik seorang. Dan orang malas pergi pas lain dah kerja. Tengok. Ada manfaat juga budak malas ni. Dan ada dalam bilik. Mak duduk luar beranilah ada anak seorang dalam. Boleh buat malas tu. Kalau mak marah, mak, kita ada rumah, mak jadi berani. Kalau ada berutuk gapo-gapo, malah ni lah juga. Tapi cuma nak ceritanya, malah dia benda tak baik walaupun tak berdosa, tapi jangan sandar kepada qada dan qada Allah. Kalaulah benda kita lakukan tu benda berdosa, sama telahlah haram kita menyandar kepada qada dan qada Allah. Sehingga kan beradabnya dengan Allah, hak berkaitan dengan makhluk Allah tu. Rupa-rupa uduh sikit tu lah, babi ke, uduh sikit muka dia tu kan. Allah Ta'ala jadi belaka tu makhluk Allah. Tapi uduh tak uduh pun babi ni, nampak katung-katung budak-budak nampak mucung babi je nampak. Tengok-tengok dah mucung itu datang apa, kena babi. Jadi babi comel budak tu. Jadi babi makhluk Allah. Orang tanya, babi ni siapa buat? Tengok babi sung tu. Ajin tak? Tengok babi atas lori. Babi tu duduk dalam baku. Ajin tengok tak? Ajin tengok, Terengganu je tengoklah. Terengganu tak ada oh. Nak diatur ke Singapura. Jatuh ke Singapura. Hak belanya kita. Hak boleh JE-nya kita. Hak boleh makannya orang Singapura. Penyakit JE bahan ke orang Malaysia. Hak makan orang Singapura. Jadi dia boleh hak siap dah. Hak kotor tinggal di Malaysia. Dia atur dengan lori tu. Ni ada orang dia ikut belakang lori. Lori benda tu lah. Punyalah nak potong lori tu. Sebab apa tak duduk belakang. Serung. Dia kata nak potong kebetulan jalan tu jalan tak straight. Jalan banyak selekor, nak potong tak lepas kata dia. Dah nak tambah duduk belakang ni. Dengar angin mari tu, angin dengan abuk-abuk babi. Tu dak kecing lagi tu, kalau kecing berok warna apa kali. Dia kata nak boleh ke potong lambat dia kata. Tapi potong kedian tu potong bahaya kan. Potong tak apa nak lepas pun potong juga tambah duduk belakang tu. Apa uduhnya. Balik rumah dia basuh air tanah duk setarang kereta dia. Dia basuh air tanah kereta dia. Sebab apa? Dia kata mari angin tu. Angin kan angin lori tu kan. Angin babi. Dah ada ke jatuh tarik stokor ke? Tak ada. Dia yang mau basuh kereta dengan air tanah tu benda. Macam dia kata ngok Nazim Murallah suah. Orang kata satu kerja. Sebab apa? Sebab dia kata lambat. Lama sangat duduk belakang tu. Sebab gitu tak embuh. Tengok pun tak embuh. Ni hak babi. Nak sebut perkataan babi pun tak embuh. Tukar sampai jadi khinzir no. Bunyi arak sikit tu jadi taklah kasar sangat dah. Khinzir. Tak ada babi dah. Malah babi lah juga khinzirnya. Jadi kalau tanya kita, babi siapa buat? Kita nak jawab beradab. Semua makhluk yang ada ni adalah makhluk kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu je. Kita nak jawab, babi itu Allah buat. Bukan ada kilang yang buat babi. Allah yang buat. Haram hukumnya. Tidak beradab. Walah babi tak ada salah apa pun. Babi tak ada salah. Sebab hukum agama tidak bergantung kepada zat benda. Hukum agama bergantung kepada perbuatan mukallaf. Af'alul mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Yang timbul hukumnya makan babi. Apa timbul hukum? Adapun babi apa hukum? Babi tak ada hukum. Sebab hukum tak kena kepada zat benda.
Apa hukum TV? TV tak ada hukum. Yang ada hukumnya melihat TV. Melihat tu perbuatan kita, baru ada hukum. Kalau tanya atas zat benda, TV apa hukum? Tak ada jawab. Arak tak ada hukum arak. Yang timbul hukumnya meminum arak. Itu perbuatan kita, baru ada hukum. Makna babi itu tak ada salah apa. Tapi oleh kerana dia binatang yang agak huduh, kita nak jawab babi itu Allah yang buat, haram. Dia kena jawab secara umum. Babi siapa buat? Sekalian makhluk yang ada ni semuanya kejadian Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu beradabnya kita dengan Allah. Walaupun babi itu tak ada dosa sekalipun. Sampai ke dalam kitab buat contohnya kabur tahi. Ada kabur tu tempat duduk atas tahi je. Kabur. Kabur atas tahi siapa buat? Sekalian makhluk yang ada semuanya makhluk kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tu jawab cara beradab. Kabur hok jenis main atas tahi tu Allah lah buat. Hukumnya haram, tidak beradab. Beradabnya kita siapa ke benda seumpama tu pun tak boleh sandar ke Tuhan. Sama telah benda dosa kita, benda maksiat kita sama telah lah haram, dosa besar sandar kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiki minggu depan ni kita masuk lagi lah bab ketentuan jahat. Tadi tu panjang sikit. Sebelum masuk tentuan jahat tu panjang, hak lain dulu. Kalau kita direct pada tentuan jahat tu cepat sikit lah. Jadi insyaAllah minggu depan kita sambung lagi bab ketentuan qadar qada perkara yang jahat. Pegangan kita segala-galanya daripada Allah, percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Wallahu a'lam.